If you were a Jew who believed that Jesus was Mashiach, and you kept coming to shul, at one point the rabbi said, that's it. We do not regard this as acceptable, ideology within the synagogue, and you're no longer welcome here. How did they... Dalam agama Yahudi terdapat satu bacaan yang sangat penting yang disebut sebagai Amidah. Ia adalah merupakan satu set doa atau permintaan kepada Tuhan yang wajib untuk dibaca oleh mana-mana penganut agama Yahudi semasa mereka melakukan sembahyang, baik sama ada dalam melakukan sembahyang harian, sembahyang mingguan pada hari Sabtu, ataupun sembahyang tahunan seperti sembahyang pada hari pengampunan dosa iaitu Yom Kippur. Turut dikenali sebagai Shemoneh Eshrei yang bermaksud 18. Doa Amidah ini uniknya mengandungi 19 permintaan atau doa kepada Tuhan dan bukannya 18 seperti namanya. Punca kepada hal ini adalah disebabkan pada sekitar penghujung kurun pertama Masihi, para pemuka agama Yahudi telah bertindak menambah doa ke-19 dan merupakan doa kehancuran kepada golongan sesat dinamakan sebagai Birkat Haminim. Secara literal membawa maksud doa keberkatan kepada golongan yang sesat. Istilah Birkat Haminim pastinya merupakan satu bentuk sindiran kepada isi kandungannya yang berbeza 180 darjah daripada namanya. Penambahan doa ini ke dalam bacaan Amidah oleh para pemuka agama Yahudi asalnya adalah bertujuan untuk mengenal pasti serta memulaukan para pengikut Yesus yang terawal daripada kalangan masyarakat Yahudi, di mana apabila sahaja mereka mengesyaki terdapat pengikut Yesus dalam kalangan mereka ketika berkumpul untuk sembahyang di sinagog, mereka akan menyuruh individu yang disyaki tersebut mengepalai upacara sembahyang. Dengan cara ini, mereka akan dapat memerangkap untuk mengenal pasti sama ada individu tersebut adalah benar-benar pengikut Yesus ataupun bukan. Kerana jika individu tersebut adalah pengikut Yesus, beliau hanya mempunyai dua pilihan. Pertama, membacakan Birkat Haminim semasa mengepalai bersembahyang yang lantas merupakan tindakan mendoakan kehancuran kepada dirinya sendiri. Ataupun yang kedua, mengelak daripada membaca Birkat Haminim yang akibatnya akan mendedahkan bahawa beliau adalah merupakan pengikut Yesus yang seterusnya akan membuatkan beliau dipulaukan daripada komuniti Yahudi. Penambahan Birkat Haminim ke dalam bacaan Amidah ini umumnya dilihat sebagai titik permulaan kepada terpisahnya secara jelas antara komuniti Kristian dengan masyarakat Yahudi. Kelompok pengikut-pengikut Yesus yang terawal daripada kalangan masyarakat Yahudi yang telah dipulaukan akibat daripada kepercayaan mereka terhadap Yesus sebagai Al-Masih atau Hamashiach. Seterusnya dipercayai telah berinteraksi pula dengan pengikut-pengikut Yesus daripada kalangan masyarakat bukan Yahudi yang telah direkrut lebih awal sebelumnya oleh Paul. Dipercayai melalui interaksi inilah pengaruh ajaran Tauhid Yesus terusnya mula terhakis sedikit demi sedikit dengan ditelan oleh elemen-elemen batiniah dan falsafah Platonisme pertengahan, yang mana pengaruh ini dibawa oleh golongan pengikut-pengikut Yesus daripada kalangan bukan Yahudi yang mula menjuarai nama sebagai pengikut-pengikut kepada Kristus yakni Yesus. Dalam buku Penuhanan Yesus, bagaimana falsafah dan batiniah berperanan ke atasnya, ada membahaskan secara terperinci bagaimana seorang Nabi yang membawa ajaran Tauhid ini akhirnya dianggap sebagai Tuhan dan pengaruh makrifat gnosis di sebaliknya. Ingatlah kita kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun.